first. Cuba tengok gambar ni. Nampak tak? Nampak. Okey, boleh nampak. Ni gambar apa ni? Alkohol, Etanol dengan alkohol. Etanol dengan alkohol. Okey. Jadi kita tahu etanol ni dia adalah contoh dalam siri homolog alkohol. Betul? Okey, apa? Pernah tak kamu jumpa etanol dekat luar? Maksud cikgu bukan dalam makmal lah. Macam dekat tempat lain. Pernah tak? Tak. Tak pernah. Kalau kamu beli barangan, pernah tak baca? Adalah. Ada. Sanitizer tu bukan etanol je. Yes. Baru nak cakap. Baru nak sebut. Kan dalam sanitizer tu ada etanol ataupun alkohol yang lain. Sebab alkohol ni dia boleh membantu untuk membasmi virus lah, okay, ataupun mikroorganisma yang lain. Okay, so guys, sebelum ni kita dah bincang kan macam mana cara nak menghasilkan etanol. Ingat tak? Boleh dengar ke suara cikgu? Boleh. Ingat lagi tak masa hari Isnin lepas kita dah bincang macam mana cara kita nak hasilkan etanol. Siapa ingat? Melalui perhidratan tu cikgu. Yes, Iman. Betul. Bagus sangat Iman. Okey, melalui penghidratan etena. Okey. So kalau kita imbas kembali, okey, kita ada dua kaedah kan macam mana cara untuk kita hasilkan etanol. Betul tak? Betul. Yang pertama macam Iman jawab tadi iaitu melalui kaedah penghidratan etena, iaitu kita buat tindak balas etena dengan air kan. Itu secara industri. Maknanya kalau kita nak hasilkan banyak etanol lah kan. Kita nak hasilkan banyak etanol macam nak letak dalam sanitizer tu kan. Yang kedua, Penapaian glukosa. Yes, very good Razi. Masuk lambat pun boleh jawab soalan. Baguslah Razi ni. Okay, so melalui penapaian glukosa. Okay, so cikgu nak fokus on penapaian glukosa. Ingat lagi tak susunan radas yang ni? Ingat tak gambar rajah ni? Ingat. So ni kaedah yang mana satu? Penapaian glukosa. Okey, penapaian glukosa. Ingatkan nak jawab penhidratan tadi. Okey, so inilah kaedah penapaian glukosa. Okey, yang mana glukosa tu kita campur dengan yeast dan air suling. Kemudian kita buat proses penapaian berapa hari kelas? Berapa hari proses ni? 2 hari cikgu. 2 hingga 3 hari. So apa yang terhasil? Siapa ingat apa yang terhasil? Yang terhasil yang etanol tidak tulen tu Yes, betul. Betul Alia, bagus. Okey. Yang terhasil adalah etanol tak tulen. So macam mana kita nak tulenkan dia? Macam mana kita nak tulenkan dia? Tambah yeast tu. Tambah yeast ni, okey. Tambah yeast tu masa penapaian kan. So kalau kita nak tulenkan dia, kita kena buat proses yang kedua. Nampak tak dekat sini kan ada 2 rajah. Nampak tak cikgu petakkan dengan warna merah kan? Okay, so ni proses yang pertama penapaian. Proses yang kedua ni apa? Penyulingan cikgu. Betul, penyulingan. Okay, penyulingan sebab dalam hasil yang kita dapat nanti tu adalah etanol dengan air kan. So kita kena sulingkan supaya kita dapat etanol tulen. So etanol tulen ni lah yang biasa kita guna ataupun kita panggil istilah etanol glacial. Glacial tu maksudnya tulen, tak ada benda lain. Okey? Okey. So apa sifat fizik yang kita guna? Apa sifat fizik yang kita guna untuk tulenkan campuran etanol dengan air tu? Siapa ingat? Kita gunakan takat didih yang berbeza-beza. Betul?
Okey, berapa takat didih etanol? 78 eh. Ha, betul. Bagus Iman. Memang buat ulang kaji ke sebelum kelas Iman? Betul. Malam tadi. Oh, malam tadi. Baguslah Iman ni. Okey. Yang lain pun cikgu harap bolehlah contoh apa cara Iman. Sebelum kelas buatlah ulang kaji dulu kan. So bila cikgu tanya, bolehlah jawab. Okey. So kelas hari ni kita nak sambung tajuk sebatian karbon, bidang pembelajaran kita yang kedua, di mana standard kandungan pun masih lagi 2.3, tetapi kita nak fokus on sifat kimia alkohol. Sebab pada tajuk yang lepas kita dah bincang macam mana cara untuk sediakan alkohol atau etanol. Okey. Jadi, kita tengok kriteria kejayaan kita pada hari ini. So, di akhir pembelajaran, cikgu harap kamu dapat menyatakan menyatakan secara lisan atau bertulis 2 daripada 3 sifat kimia bagi alkohol. Okey, 2 daripada 3 sifat kimia bagi alkohol. Okey, yang kedua, kamu boleh menulis sekurang-kurangnya 1 persamaan kimia yang lengkap bagi tindak balas pembakaran alkohol dengan betul. Dengan betul maknanya boleh balancekan bilangan karbon, oksigen dengan hidrogen tu dengan betul. Kemudian kamu boleh menulis sekurang-kurangnya 1 persamaan lengkap bagi tindak balas pengoksidaan. Maksudnya alkohol tu kalau dia mengalami proses pengoksidaan dia dapat hasil apa? Macam tu. Okey, kemudian yang keempat, kamu dapat menulis sekurang-kurangnya 1 persamaan lengkap bagi tindak balas pendehidratan alkohol dengan betul. Kalau kita dehydrate ni maknanya kita buang air kan. So kalau kita buang air kita dapat apa? Okey. So kamu dengar dulu penerangan cikgu. Okey. So yang pertama, sifat kimia alkohol ni, semua alkohol ni dia mempunyai sifat kimia yang sama. Okey, dia mempunyai sifat kimia yang sama. Kenapa? Sebab dia mempunyai kumpulan hidroksil sebagai kumpulan berfungsi. Okey, so sifat kimia alkohol dalam tindak balas ni dia ada 3. Okey, dia ada 3. So at least kamu boleh sebut 2 daripada 3 pun dah syukur, alhamdulillah sangat. So kamu boleh dia punya tindak balas yang pertama adalah tindak balas pembakaran. Yang kedua adalah tindak balas pengoksidaan. Yang keempat adalah tindak balas pendehidratan. Kalau saya laju sangat, tolong tegur. Kalau ada soalan nak tanya, jangan lupa on mic, tanya soalan. Kalau tulis dekat ruangan chat, cakap cikgu, saya tulis kat ruangan chat. Takut kadang-kadang cikgu tak perasan. Okey. So, kita nak tengoklah satu persatu tindak balas alkohol ini. Okey, so yang pertama kita tengok dulu yang pertama, tindak balas pembakaran. Okey, ingat lagi tak tindak balas pembakaran yang kita belajar dalam alkana dan alkena? Ingat. Apa hasil yang kita dapat? Karbon dioksida dengan air. Yes, betul. Jadi, untuk alkohol pun sama je. Okey, untuk alkohol pun sama juga. So, alkohol ni dia akan terbakar dengan oksigen yang berlebihan, dia akan hasilkan karbon dioksida dan air juga. Cuma bezanya kat sini, alkohol ni dia sangat mudah terbakar. Okey, dia mudah terbakar dan dia akan hasilkan nyalaan biru dan tidak menghasilkan jelaga. So tidak menghasilkan jelaga tu maksudnya tak adalah hitam-hitam dekat piring mangkuk pija tu. Piring pula, mangkuk pija Okey. So, selain daripada dia menghasilkan nyalaan biru, tidak menghasilkan jelaga, dia juga bebaskan kuantiti haba yang banyak. So, disebabkan itu, etanol ni dia sesuai untuk digunakan sebagai bahan api. Untuk roket lah terutamanya, untuk etanol. Alkohol lain pun memang kita guna sebagai bahan api Bahan api tu petrol kenderaan. Okey, so kita nak tengok dia punya persamaan kimia. Okey, so ini adalah persamaan kimia dia. Okey,
Tapi cikgu suka nak tulis dekat bahagian bawah. Hai Nafis. Ada pun Nafis. Baru cikgu ingat nak call awak lepas kelas nanti. Okey. Nafis sihat ke Nafis? Dia dengar tak cikgu tanya tu? Okey, tak apalah nanti. Lepas kelas nanti kita tanya dia. Dia sihat ke tak lah tu. Risau cikgu takut tak sihat musim-musim COVID ni kan. Okey. So, kat mana tadi? Persamaan kimia. Okey. So, persamaan kimia. Kita ambil contoh satu Cikgu tulis balik. Macam mana kita nak tulis persamaan kimia? Okey, first kita tengok ethanol. Okey, so ethanol kita tahu C2H5OH, betul tak? Tambahkan dengan oksigen. So, oksigen adalah O2. Dia menghasilkan apa? Tadi Alia kata dia menghasilkan karbon dioksida dan air. So, macam mana kita nak balancekan dia? First kita kena tengok apa kelas? Karbon dia. Ya, kita tengok bilangan karbon dahulu. Ingat, first kita tengok karbon. So, sebelah kiri karbon ada 2. Belah kanan pun mesti letak 2. Depan karbon dioksida. Yang kedua kita tengok apa kelas? Hidrogen. Hidrogen. Okey, so tengok. Betul Iman, hidrogen. Okey, so kita tengok sebelah kiri ada berapa hidrogen ni? Ada 6 kan? So sebelah kanan ada 2 dekat air ni. So kita kena darab dengan 3 untuk jadikan hidrogen tu jadi 6. Okey. So yang ketiga kita tengok apa? Oksigen. Oksigen. So kalau oksigen ni kita kena mula dari sebelah kanan So dekat sini ada 3 oksigen tambah 4 oksigen. So total akan jadi 7. Okey. So sebelah kiri. Sebelah kiri ada 2. Ada 1. Macam mana kita nak jadikan 7 sebelah kiri ni? Letak 6 dekat O2. Letak 6 dekat sini. Kalau 6 dah jadi 12 kat sini. Betul tak? Macam dah lebih kan? Tiga. Kita letak 3. Okay, so bila kita letak 3 dia dah jadi 6. So tambah 1, 7. Okay, dah balance pun oksigen kita. So macam itulah cara kita nak seimbangkan persamaan kimia untuk tindak balas alkohol dengan tindak balas pembakaran alkohol lah. Sasu pula cikgu. Okey, so sama tak dengan buku teks kita? Ni buku teks muka surat berapa Alamak, cikgu lupa pula nak bagi tahu. 90. Buku teks muka surat 90. So boleh tengoklah buku teks muka surat 90 sebab cikgu ambil ni daripada buku teks sahaja. Okey. So dah selesai untuk tindak balas pembakaran. So kalaulah kita buat pembakaran propanol. Okey, propanol dengan oksigen. Dia akan hasilkan apa kelas? Karbon dioksida dan air. Sama juga karbon dioksida dan air. Cuma kita kena balancekan karbon, hidrogen dengan oksigen. Okey. Seterusnya kita lihat yang kedua. Okey, kita lihat yang kedua iaitu sifat kimia alkohol yang kedua adalah tindak balas pengoksidaan. Okey, jadi alkohol ni kita boleh oksidakan dia untuk membentuk asid karboksilik. Okey, asid karboksilik yang mana formula dia CmH2m tambah 1 COOH. Okey, itu adalah formula asid karboksilik. Okey, jadi asid karboksilik ni dia ada kumpulan berfungsi C double bond OH. C double bond OH. Ini maksud COOH tu. Okey. Jadi tindak balas pengoksidaan alkohol ni dia memerlukan ejen pengoksidaan yang sesuai.
Okey, dia memerlukan ejen pengoksidaan yang sesuai. Jadi, ejen pengoksidaan yang biasa kita guna untuk tindak balas ini adalah larutan kalium manganat 7 berasid atau larutan kalium dikromat 6 berasid. Kenapa kita tak gunakan air bromin? Air bromin ke, air klorin ke sebagai ejen pengoksidaan? Siapa tahu? Tak ada. Ada tak yang boleh cuba teka pun tak apa. Air bromin pun ejen pengoksidaan kan, masa tajuk yang kita belajar tajuk redox dulu. Kenapa kita tak gunakan air bromin sebagai ejen pengoksidaan dalam tindak balas ini? Okey, diam tu tak tahulah tanda setuju ke tak kan. Okey, so kita tak guna air bromin sebab air bromin ni dia tak boleh menghasilkan oksigen. Nampak tak? Kita kena ada oksigen dekat situ. So, kalau kita guna air bromin, kita tak dapat, dia tak boleh nak bebaskan oksigen. So, kita kena guna larutan kalium manganat 7 berasid ataupun kalium dikromat 6 berasid. Sebab kedua-dua ejen ini dia boleh menghasilkan oksigen. Oksigen itu yang akan bertindak balas dengan alkohol. Okey? Okey. So, kita tengok contoh dekat sini. Pengoksidaan etanol. Okey, pengoksidaan etanol dengan larutan kalium manganat 7 berasid. Okey? Dia mesti berasid tau. Berasid tu maknanya kita kena rendam, kita kena masukkan sedikit asid dalam kalium manganat 7 tu. So berasid ni dia akan ada H+. Okey, berasid tu dia ada apa? H+. Okey, so cuba kita tengok dekat persamaan ini. Okey, cuba kita tengok. So dekat sini adalah etanol. Okey, so dekat sini kamu nampak ada OH kan? Okey, so bila kita tindak balas dengan ejen pengoksidaan, awak mesti tulis 2 dalam kurungan O. Okey, 2 dalam kurungan O. Kenapa 2 dalam kurungan O tu? 2 dalam kurungan O tu menunjukkan oksigen. Okey, yang kita dapat, yang dibekalkan daripada ejen pengoksidaan tadi. So, apa yang berlaku? Kamu nampak? Dia akan menghasilkan C yang dekat sini ni. Okey, C yang dekat sini ni dia akan menghasilkan ikatan ganda 2 dengan O dan juga OH. C yang dekat sini. C yang berikat dengan OH tu, dia akan menghasilkan satu lagi ikatan ganda 2, menghasilkan O. Okey? Dan H ini, banyak sangat. Cikgu guna pen warna biru. H ini, dia akan bertindak balas dengan lagi satu O, membentuk I. Okey? Ataupun kita boleh kata persamaan tindak balas dia, persamaan kimia ataupun persamaan tindak balas ini kita akan kata etanol C, cikgu tulis kat tepi ni kamu boleh nampak ya, C2H5OH tambah 2O. Mesti tulis 2O macam tu. Okey, dia akan hasilkan 2O, dia akan hasilkan apa? CH3COOH, silap pula. COOH tambah air. Okey. So bila kamu dapat macam ni, tak payah nak balancekan lagi sebab dia akan automatic balance. Kamu boleh semak bilangan karbon, hidrogen dan oksigen tu. Okey. Yang ini kamu abaikan, tak payah nak balancekan sebab dia memang kena balancekan juga. Nampak tu. 2O ni dia akan terbentuk dekat sini. Okey? Okey. So kalau kita tengok, dia akan pengoksidaan alkohol ni dia akan menghasilkan asid karboksilik yang sepadan dengan alkohol. So kalaulah etanol, kalaulah etanol yang mengalami tindak balas pengoksidaan, dia akan menghasilkan asid etanoik. Kalau propanol, apa asid karboksilik yang akan terhasil kalau propanol yang mengalami tindak balas pengoksidaan kelas? Asid propanoid.
Bagus. Okey, bagus sangat. Asid propanoik. Tu maknanya dia dah faham lah kalau dah boleh jawab macam tu. Okey. So, sedikit tambahan. Warna ungu. Okey, tadi kita guna kalium manganat kan? Okey, kita guna kalium manganat. So, warna ungu larutan kalium manganat berasid ni, selepas tindak balas, dia akan dinyah warna. Maksudnya apa? Warna ungu tu dah Hilang. hilang ataupun dia jadi tidak berwarna Okey, tapi kalau dia menggunakan ejen pengoksidaan kalium dikromat 6 berasid, warna jingga larutan kalium dikromat 6 berasid ni akan jadi warna apa kelas? Hijau. Dia akan jadi warna hijau. Okey, so pemerhatian untuk tindak balas ini kamu kena kaitkan dengan ejen pengoksidaan yang kita guna. Sometimes dia panggil reagent. Okey, reagent tu ejen tu lah. Okey, dia guna istilah sahaja yang berbeza. Ada soalan tak nak tanya untuk tindak balas pengoksidaan ni? Cikgu, Ya, kan kita pakai dua O. dua Dua O. O dengan O, dua O dengan Mhm. O dua lain Dua. Lain ke? Kejap. Dua O, Sat. Dua O ni dengan O2 ni lain. Ini oksigen. Oksigen yang memang dia akan terbentuk dalam dua atom kan? OO. Ini oksigen yang atom. Ni molekul. Ini adalah molekul. Ni molekul. Ini adalah atom yang kita dapat khusus daripada ejen pengoksidaan ni. So dia berbeza dekat situ. So bila kita nampak je ada simbol O dalam kurungan macam tu, itu adalah tindak balas pengoksidaan. Kalau dia bertindak balas dengan O2 macam ni, itu tindak balas pembakaran. Boleh beza tak kelas? Isma kan yang tanya tadi? Saya dah faham dah. Dah faham dah. Okey, bagus Isma. Kalau tak faham tanya Okey. tau. Jangan simpan-simpan. Okey, so yang ketiga Okey, yang ketiga kita nak tengok sifat kimia alkohol yang ketiga iaitu tindak balas pendehidratan. Okey, pendehidratan alkohol. Kamu ingat tak tadi kita kan masa awal cikgu tanya kan macam mana etanol tu boleh dihasilkan secara industri. Kamu jawab penghidratan etana cikgu. Sama tak pendehidratan dengan penghidratan? Tak cikgu. Lain. Sama. Tak sama. Lain. Nasib baik ada yang jawab lain. Okey. Okey, kalau penghidratan kita tambah air. Okey, kalau penghidratan tambah air. Maksudnya etana ataupun alkena jadi alkohol. Tetapi kalau pendehidratan kita buang balik air. Jadi alkohol tu macam dia tindak balas yang berbalik, bukanlah berbalik, tindak balas terbalikkan yang penghidratan tadi. So, untuk pendehidratan, dia melibatkan penyingkiran molekul air daripada setiap molekul alkohol. Ini yang cikgu akan terang kejap lagi macam mana dia maksudkan penyingkiran molekul air daripada setiap molekul alkohol tu. So, pendehidratan alkohol ni dia akan hasilkan alkena yang sepadan. Okey, dia akan hasilkan alkena yang sepadan. Saya besarkan sikitlah skrin ni. Cikgu rasa macam kecil, takut kamu tak nampak tulisan. Okey. So, apa yang berlaku? Molekul air tu, molekul air tu dia akan disingkirkan apabila wap alkohol, sebab etanol tu dia dalam bentuk wap kan. Kita alirkan wap alkohol ni dengan kehadiran mangkin yang dipanaskan dengan kuat. Jadi, dalam tindak balas pendehidratan ini, dia mesti ada mangkin. Okey, mangkin untuk mempercepatkan tindak balas ini berlaku. So, apa mangkin yang kita guna? Ni dia. Serpihan porselin, aluminium oksida, alumina atau asid sulfurik pekat. Okey? Okey. So, apa yang kita dapat hasil dia?
Ingat, alkena yang sepadan. Okey. So cuba kita tengok contoh tindak balas tu berlaku macam mana Okey. Cuba kamu tengok contoh ni. Okey, kita tengok contoh pendehidratan etanol. Cikgu besarkan sikit skrin yang ini. Cikgu nak fokus dia. Okey, pendehidratan etanol. Okey, so ini adalah formula molekul etanol. CH3, CH2OH. So kamu nampak tak? Atom H dengan OH yang berikat dekat dua atom tu, dua atom karbon. Karbon ini dengan karbon ini. Nampak kan? Okey. So, kumpulan hidroksil ni kan, dia akan disingkirkan bersama-sama dengan lagi satu atom hidrogen, tapi mesti daripada atom karbon yang bersebelahan. Dia tak boleh atom yang sama. Contoh atom karbon yang sama tu maksud cikgu macam ni dengan ni. Ni tak boleh. Okey, itu tak boleh. Dia mesti kumpulan hidroksil itu dia singkir sekali dengan atom hidrogen daripada atom karbon yang bersebelahan dengan dia. Untuk disingkirkan dan dia akan membentuk air dekat sini. Okey, dia akan bentuk air. So, what happen to karbon ni? Dua atom karbon ni, yang ni dengan ni. So, dia dah hilang satu ikatan kovalen tunggal kan? So, dia akan membentuk ikatan ganda dua dekat situ. Sebab itulah dia dapat macam ni. C double bond to C. Faham tak? So, cikgu ulang sikit lagi. Kod-kod ada yang tak berapa jelas. Cikgu ulang satu lagi sekali lagi. Okay, so ini adalah contoh etanol. Okay, kita ambil contoh etanol. So, dia akan buang satu kumpulan hidroksil OH dengan hidrogen dekat karbon yang bersebelah. Okay, so dia akan buang. So yang ini dia akan jadi air dan ikatan karbon dua karbon ni dia akan membentuk ikatan ganda dua. Boleh faham tak kelas? Boleh. Boleh. Okay, cikgu nak cuba satu Okay, cikgu cuba nak tunjuk kamu faham ke tak. Cikgu cuba buat propena. Okay, kita cuba buat propena. So, propena pula dah propanol. Dia kalau dah pukul 12 ni dia memanglah kan. Okay, propanol. So, H, OH, H. Betul tak? Okay. So, dia mesti antara OH ini dengan H sebelah dia. Mesti H yang sebelah. Dia tak boleh OH ini dia nak buang dengan H dekat karbon yang hujung. Yang bukan karbon sebelah dia. Karbon yang kena langkau lagi satu. Itu tak boleh. Faham? Itu tak boleh Okay, so macam ni salah lah. Memang tak boleh. Dia mesti karbon yang bersebelahan. Supaya nanti bila dia buang ni. Okay, dia buang. Dia akan jadi ikatan ganda dua. So, dia akan menghasilkan apa ini? Propena. Dan juga air lah, H2O. H2O yang dia buang tadi tu kan? So, dia akan jadi H2O kat sini. Boleh faham? Boleh. Okey. Kalau boleh faham. Ni contohlah dia bagi pendehidratan propanol. Okey. Cikgu tambah sikit je lagi. So, alkena yang terhasil daripada pendehidratan alkohol ni dia mempunyai ciri-ciri yang berikut. So, dia terbakar dengan nyalaan kuning berjelaga. Okay, sebab alkena kan, alkena memang dia menghasilkan pembakaran yang tidak lengkap. Ini kita dah bincang dalam tajuk sifat kimia alkena sebelum ini. Dia menyahwarnakan warna perang air bromin. Sebab apa dia boleh menyahwarna perang air bromin, kelas? Siapa ingat? Siapa ingat? Sebab dia ada ikatan ganda, cikgu. Dia ada ikatan ganda dua. Dia bertindak balas dengan apa tu? Atom bromin? Ke salah? Molekul bromin. Betul. Cuma atom tu kita tak sebut atom. Br2 kan? Br2 molekul. Okay, sebab dia boleh
Allah, apa nak cakap tadi? Dia boleh mengalami tindak balas penambahan. Sama juga, dia boleh menyahwanakan warna ungu larutan kalium manganat 7 berasid. Sebab dia boleh mengalami tindak balas pengoksidaan juga alkena ni. Okey, nak buat aktiviti kumpulan sikit tak? Okey, so cikgu nak Aktiviti apa tu, uji. cikgu? Adalah. Okey, cikgu nak uji kamu faham ke tak apa yang cikgu ajar hari ni. So, cikgu akan share link ni dekat apa nama? Chat. Dekat chat Okey, cikgu share dekat chat. Okey, boleh tak kamu tengok dekat ruangan chat ada cikgu bagi link. Okey, cuba klik link tersebut. Cuba klik link tersebut. Kamu akan dapat paparan macam ni. Sekejap ya, cikgu share screen. Okey, kejap. Saya share screen yang lagi satu. Okey. Okey, saya share screen lagi satu. Mana button share screen? Ni, ya Allah, tak perasan pula. Okey. So, cikgu share screen tengok tau. Okey, nampak tak? Kamu akan dapat paparan macam ni. Nampak tak? Nampak. Okey. Cikgu tak agihkan lagi kumpulan sebab cikgu tak tahu siapa yang akan join Google Meet hari ni. Jadi sekarang cikgu akan agihkan kumpulan. Okey, kumpulan 1. Cepat. Kita kena cepat ni sebab kita ada setengah jam je lagi kan. Okey, kumpulan 1. Kejap ya. Okey, kumpulan 1 cikgu nak Razi. Okey, Razi. And then Alif Nazmi. And then Dania. Boleh tak? Ada yang left dengan ni. Tak apa, cikgu letak je kumpulan. So nanti kalau kamu perasan ahli kumpulan kamu tu kawan dia tak ada. So sama-samalah kita bantu kawan kita yang tak ada tu Mungkin kita boleh jawab bagi pihak dia ke? Boleh tak kelas? Boleh. Boleh. Okey. So kamu jawab dekat slide yang ada nama kamu je. Jangan usik slide orang lain. So kumpulan 1 Razi, Alif, Nazmi dengan Dania. So ada 3 soalan. Memang cikgu bagi 3 orang. So setiap orang boleh pilih which soalan yang dia nak. Kalau kamu tak ada Google Slide yang guna phone, tak boleh nak buka Google Slide ni, tak apa, jangan risau. Kamu tengok je soalan dekat slide cikgu ni kan. Kemudian kamu tulis jawapan dekat ruangan chat. Nanti cikgu akan copy paste jawapan tu daripada ruangan chat tu, cikgu akan paste dekat Google Slide ni. Okey? Okey, so kumpulan 2 cikgu nak Elisa. Okey, Elisa, Fatin dengan Ismahani. Allah, nama pun dia salah. Maaf lah ya. Dia bila nak cepat tu memang dia macam tu lah. Kecil besar. Okey, kumpulan 3 Anas. Okey, Haizil dengan Iman. Okey, kumpulan 4. Siapa lagi ni? Tak ada kumpulan ni. Sekejap, tengok. Kumpulan 4, Hazamul. Okey, Hazamul. Yang dah ada nama tu boleh terus buat dah. Sebab cikgu, kalau after kita discuss ni, cikgu nak on quiz Kahoot. Jadi cikgu tak nak kamu lambat-lambat sangat untuk jawab. Cikgu bagi masa untuk dalam 10 minit je aktiviti ni. Hazamul, Nafis ada kan hari ni? Okey, Nafis dan Elis. Okey. Kemudian kumpulan 5 Farhana. Kemudian siapa ya? Alia dan Nur Anis. Nur Anis Sufia tu.
Sebab ada 2 Anis kan, nanti takut confuse pula. Okey, kumpulan 6 ada Sharifah. Okey, ada Sharifah Nur Anis Sharifah Nur Anis, cikgu tulis Sharifah je. Siti Nabila dan Zahira. Cikgu rasa semua dah ada kumpulan tu, ngam-ngam pula kehadiran hari ni. Ke ada yang cikgu tercicir? Ada tak yang tak ada kumpulan? Arif Nazmi dah, Fatin dah, Ismahani dah, Anas dah, Nafis dah, Iman dah, Elis, Alia, Farhana, Sharifah. Okey, Siti Nabila. Siti Nabila ada kumpulan tak? Ada lah tu cikgu. Yang kumpulan 6 tu. Sorry. Okey. Sila jawab sekarang. Tu cikgu dah nampak dah. Okey, kita boleh nampak dia dah tulis kan. So kumpulan 1. Okey, yang lain kena semak jawapan kawan-kawan kamu. Sebab nanti saya akan panggil nama secara round table untuk semak jawapan kawan-kawan kita. Boleh? Yang dah siap tu semak jawapan kawan-kawan. Okey, kumpulan 1. Okey, Razi tengah, Alif Nazmi tengah tulis tu. Ada tak yang tak ada yang bagi? Kejap ya. Okey, dekat ruangan chat tak ada yang tak boleh buka. Semua boleh buka. Baguslah kelas ni. Semalam beta ramai yang tak boleh buka. Mungkin belum install dekat phone kot kan. Bila dah install tu bolehlah, ataupun kalau kamu guna laptop should be okay lah. Okey, kumpulan 1, soalan nombor 1 dengan soalan nombor 2. Dia dah siap. Soalan nombor 1 dengan 3. Soalan nombor 2 belum siap tu kumpulan 1. Razi, Alif Nazmi, Dania, cuba semak. Soalan nombor 2 tu, turn siapa yang buat? Kamu bahagikan tak tugas sesama ahli? So nama yang pertama itu bertindak sebagai ketua kumpulan. Nama yang pertama tu bertindak sebagai ketua kumpulan. So dia kena pastikan kumpulan dia dah jawab semua soalan. Kamu nak on mic dalam GM ni boleh je. Nak panggil-panggil kawan nak tanya kan. Kalau kat kelas senang kita duduk satu meja. Bila kat GM ni agak susah lah sikit nak discuss kan, tapi boleh je nak PM WhatsApp sekejap ke, boleh. Okay, kumpulan yang kedua baru siap satu soalan. Fatin dengan Elisa mana? Cikgu tak nampak. Cikgu nampak Ismahani je. Isma jawab soalan nombor 3. Elisa dengan Fatin ada tak? Ke internet tak berapa okey? Dia orang ada cikgu. Diorang ada. Cikgu. Jadi dia dalam chat. Ya. Oh, dalam chat. Okey, sekejap cikgu tengok dalam chat. Kenapa macam? Tak. Chat. Maksud saya dia orang ada chat saya. Oh, okey. Wah. Diorang WhatsApp awak Sorry cikgu. Okey, faham. Sorry cikgu. Okey, tak apa. Macam itulah bincang. Chat je, chat dekat WhatsApp. Okey, nombor 3. Okey, wow. Pembakaran eternal iman gitu. Okey. Cikgu bawa jawapan iman tu ke bawah sebab Cikgu. senang nak tengok. Baik. Ya, saya. Nak tanya, Nafis ada ke? Nafis. Ada tu. Muhammad Nafis tu. Cikgu nampak dia ada. Dia tak. Jeng. Nafis. Mari kita seru dia. Nafis. Oh, Nafis. Cikgu, Ya, Hazamun. saya ada mesej dia dah blue tick dah. Oh, awak dah tanya dia dekat WhatsApp dia dah blue tick dah. Maknanya jadi dia kita baca baca lah tu. tu kan. Okey tak apa. Kita husnuzon. Kejap lagi dia buat lah tu. Sekejap. Dia Cikgu. tengah fikir jawapan. Ya. Farhana tak boleh nak masuk sebab wifi dia problem. Okey tak apa. Mungkin siapa kumpulan sekali dengan Farhana? Saya. Tak apa, saya boleh buat. Okey. Alia tolong Farhana. Tak apa. Nanti cikgu akan
upload video ni dekat YouTube, cikgu akan share dekat kelas macam biasalah. At least yang ada masalah wifi tu dia boleh tengok kemudian tak apa. Kita bantu kawan-kawan kita. Bila group work activity ni kita kena saling bekerjasama lah. Cikgu, saya rasa saya tak boleh nak kecilkan nombor dia tu lah sebab bukan kat Word. Entahlah. Tak apa. Ah, Allah, yang nombor kecil-kecil tu nombor tak apa. besar. Okey. Tak apa. Oh ni Haizil kecilkan cikgu pun. Oh sebab dia bukan dekat Word. Boleh tak apa, don't worry. Asalkan kamu tulis je. Cikgu lupa pula nak cakap tadi. Okey, nombor 5 masih belum ada jawapan. Nombor 5 pula. Kumpulan 5 ni. Okey, Farhana ada PM cikgu. Dia bagi tahu dia terleft. Tak ya. Okey, tak apa yang ada masalah internet ni kita faham. Kita cubalah bantu kan. Okey, kumpulan 6. Kumpulan 6 dah, kumpulan 7 tak ada Okey, kumpulan 7 tak ada. Kumpulan 6 dah siap. Okey, kumpulan 6 dah siap. Cikgu turunkan ke bawah ya. Sebab senang nampak. Okey, ni pun sama cikgu bawa ke bawah supaya nampak tersusun macam tu. Macam ni kan. Okey, kumpulan 6 dah siap, bagus. Kumpulan 5 tengah siapkan. Kumpulan 4 pun tengah siapkan. Kumpulan 4, Nafis punya bahagian tak ada. Okey, Hazamul dengan Alice. Kalaulah sampai ke sudah Nafis ni, kita tak dapat nak kesan dia. Dia tengah? Dia tengah jawab cikgu. Dia tengah jawab Aja kita orang tengah bincang-bincang dengan dia. Oh, okey, bagus. Bagus. Alright, okay, good job. Baguslah kamu ni. Okay. Nombor 2, okay, nombor 2 mungkin Elis dengan ni tengah ni. Okay, nombor 1 dah. Alright, tahniah. Kumpulan 1 laju, pantas. Baguslah Razi ni jadi ketua kan. Saya terpadam jawapan tak. Razi belum siap soalan nombor 2 tak siap lagi. Kumpulan Razi nombor 2 belum siap Cikgu, saya ada tulis kat chat. Okay, Razi ada tulis dekat chat. Kejap. Kumpulan 1 nombor 2. Okay, okay, kejap cikgu copy paste ya. Okay, cikgu copy paste. Masuk dekat sini. Kumpulan 1 nombor 2. Ni kan? Okay. Cikgu besarkan sikit. Okey, tak apalah. Yang nombor-nombor tu kita tak boleh kecilkan, tak apa. Okey, jangan risau. Biar je dia kat situ. Cikgu, saya pun dekat ruangan chat cikgu. Okey. Siapa dekat ruangan chat? Cikgu tak perasan rupanya. Kumpulan 2 nombor 1. Okey, kejap. Kumpulan 2 nombor 1.
Kumpulan 2 nombor 1. Mana? Okey, kumpulan 2 nombor 1. Okey. Okey. Tak apa, kamu boleh tulis je dekat ruangan chat. Cikgu boleh je copy paste. Yang penting kamu cuba jawab. Yang lain tolong semak jawapan sebab lepas ni saya akan panggil nama kamu untuk tentu sahkan jawapan kawan kamu tu betul ke salah. Alright? So kamu kena tengok. Okay, cikgu bagi masa lagi 2 minit Ada lagi tak yang tulis jawapan dekat ruangan chat? Sekejap. Razi Cikgu, dah, untuk Anas Anas. tu saya dah tolong copy paste kan. Oh okey, Anas dah copy paste. So Anas punya dah settle kumpulan 3. Kumpulan 3 dah settle semua. Kumpulan 2 Fatin belum Okey, cikgu ambil. Thank you, Man. Okay. Alright. Oh, thank you Iman. Perasan macam thank you cikgu pula. Okey, kumpulan 2 soalan nombor 2. Kumpulan 2 soalan nombor 2. Okey, kat sini rupanya dia. Okey, kejap. Please. Okey, H2O cikgu betulkan O. Okey, ni cikgu betulkan sikit Dia mesti kita letak O macam ni. Okay, cikgu edit sikit lah. Cikgu faham tu dia nak buat O dalam kurungan kan. So cuma kita tulis elok-elok sikit O tu. O tu biasa memang kita buat kurungan dia macam tu Kurungan yang tegak tu bukannya lengkung. Tak apa cikgu faham. Mesti Fatin dia nak tulis betul-betul tadi. Tapi biasalah bila guna keyboard ni memang dia macam tu. Okay. Okey, so masa menjawab dah tamat. Soalan kumpulan 4 nombor 2. Ya. Tu Nafis punya. Nafis punya. Oh okey ni dekat chat. Ni kan okey. Siap dia letak keadaan Nafis. Bagusnya Nafis. Siap dia letak keadaan bahan tu lagi. Bagus sangat. Okey ni bagus. Alright. Okey. Okey. Okey, cikgu bantu Alia buat dia punya kurungan. Okey. Alright dah. Okey. So semua dah siap kan? Alia di tengah type tu. Okey. So kita nak round table. Okey, kita nak round table. Boleh nampak tak skrin? Cikgu rasa boleh. Boleh. Boleh kan? Jelas kot. Cikgu dah besarkan tulisan. Okey, kita semak soalan nombor 1. Okey, cikgu nak Iman. Iman cuba semak soalan kawan kita nombor 1 ni betul ke tak Iman? Pembakaran metanol tu. Kejap. Saya tengok, bagi saya masa kejap. Cuba semak. Saya rasa betul. Balance. Okey, betul dan balance. So kalau betul, cikgu akan buat tulis betul. Tapi tak boleh nak buat tangan bagus pula. Okey, betul, bagus. Kumpulan 1. Kejap. Allah, anak cikgu time ni lah dia nak tanya soalan. Okey, nombor 2. Nombor 2, cikgu minta after Iman siapa? Elisa. Elisa, betul tak soalan nombor 2 ni Elisa? Elisa, Ya, betul cikgu. tak soalan? Okey. Betul cikgu. Betul, bagus. Okey. Memang betul lah pengoksidaan butanol dia akan menghasilkan cuma C ni huruf besar. Okey, seterusnya soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3 cikgu nak Fatin.
Fatin, betul tak? Pendihidratan etanol C2H5OH menghasilkan C2H4. Etena dan air. Saya rasa betul. Okey, bagus. Memang betul ya jawapan kawan kita. Okey, tahniah kumpulan 1. Semua jawapan betul. Okey, sekarang kita semak untuk soalan yang kumpulan kedua. Okey, kita tengok kumpulan kedua. Kita minta Razi. Razi, cuba kita semak jawapan kawan kita kumpulan nombor 2, Razi. Yang pertama ni, betul tak? Pembakaran butanol. C4H9OH tambah 6 oksigen. Menghasilkan 4 mol karbon dioksida dan juga 5 mol air. Razi ada tak? Barangkali betul itu. Kenapa barangkali? Jangan ragu-ragu, memang betul jawapan kawan kita. Okey, bagus. Thank you Razi. Okey, soalan nombor 2, Cikgu nak Alif Nazmi. Okey, Alif Nazmi, cuba semak jawapan kawan kita. Okey, jap. Pengoksidaan etanol dan ejen pengoksidaan. Okey, memang betul jawapan ini. Sekejap ya kelas. Okey. Kita tengok soalan yang ketiga iaitu kumpulan 2 punya. Cikgu nak minta dekat sini. Siapa Dania. Dania, tolong semak Dania. Saya rasa betul cikgu. Ya, betul. Alah, cikgu tak guna pen merah pula. Kejap ya, cikgu tukar warna pen. Okey, pendihidratan propanol menghasilkan propena. Betul Okey, bagus. Okey, seterusnya yang keempat. Yang keempat, cikgu nak minta Elisa dah semak tadi kan? Okey, Iman dah ke tadi? Iman dah. Saya dah. Elis? Belum. Okey, Elis cuba semak jawapan kumpulan 3. Nombor 1 lah cikgu. Nombor 1. Bukan oksigen tu 3 ke cikgu? Oksigen tu kat mana? Oksigen Laki. sini. Laki. Ya betul. Oksigen tu sepatutnya berapa? 3. Sepatutnya dia adalah 3. Okey, so saya betulkan kat sini Saya guna, alamak, pen merah tak nampak, warna merah tak nampak. Okey, cikgu guna warna biru So situ adalah 3 oksigen. Okey. Lagi pembetulan yang lain? Tak ada dah. Tak ada. Okey, bagus sekali Alice. Okey, good job. Okey, kumpulan 3. Nanti semak betul-betul ya. Okey, tapi tahniah juga. Boleh siapkan. Okey, nombor 2 cikgu nak minta Alia. Alia cuba semak soalan nombor 2 Alia. Sekejap. Betul cikgu. Betul. Okey, C5 pengoksidaan pentanol akan hasilkan asid pentanoik. Okey, betul. Bagus. Nombor 3. Nombor 3, Anis Sufia. Kejap cikgu. Alright. Saya rasa betul. Okey, betul ke tak? Okey, betul. Cikgu dah semak dah sebenarnya. Saja nak minta kamu semak lagi sekali. Okey, seterusnya soalan kumpulan ketiga dah. Keempat. Okey, kumpulan yang keempat. Kumpulan keempat cikgu nak minta siapa lagi yang belum semak ya? Haizil belum panggil kan? Okey, Haizil. Haizil, cuba kamu tengok soalan kumpulan 4 Haizil. Nombor 1 ni, betul ke tak? Ya.
Betul ke cikgu? Saya rasa betul. Kamu rasa betul? Ah, So tengok bilangan karbon, betul. Bilangan oksigen, 2, 3, 2. Siapa boleh bantu Hazil untuk mengesahkan? Kurang 1 O yang cikgu kat situ. Kat mana kurang 1 O? Di belah kiri. Di belah kanan. Di sebelah 2, kanan. 4. Sebab belah kiri tu saya rasa 5 kan O dia. Sebelah kanan ada 2, 3, 4 kan? Sebelah kanan betul tak? Ya. Sepatutnya sini berapa? Yang cikgu nampak tak cikgu? Yang 2 oksigen tu nampak tak yang cikgu highlight tu kan? Sepatutnya situ berapa? Kawan-kawan yang lain, cuba kita sama-sama bantu Haizin. Sepatutnya 3/2. Kenapa 3/2? Sebab dia akan jadi 3 dekat oksigen ni, dia akan jadi 3 tambah 1, so baru dia jadi 4 oksigen sebelah kiri. Boleh tak kelas? Okay, so yang ini disebabkan kita betulkan, maka kita okay, alright, tak apa. Salah tu perkara biasa dalam pembelajaran. Kalau tak salah, kita tak tahu kan? Okay, soalan nombor 2. Soalan nombor 2, cikgu nak... Siapa ya ahli kumpulan yang cikgu belum sebut? Anas. Anas, nombor 2 ni betul tak jawapan kawan kita ni Anas? Soalan yang kedua, pengoksidaan propanol oleh ejen pengoksidaan ni. Anas ada tak? Okey, Anas diam. Okey, ramai-ramailah. Kita open. Dia Okey, ada tulis cikgu. Oh, dia ada tulis. Allah, cikgu ni kadang-kadang. Okey, cikgu nampak dah. Okey, betul Anas? Alright, bagus. Thank you Anas. Okey, soalan yang ketiga. Ketiga round table siapa? Ada yang keluar kan, so dia macam tak cukup. Nabila. Okey, Nabila nombor 3 betul tak Nabila? Kejap ya cikgu. Okey. Semak dari segi formula molekul dia sekali. Saya betul cikgu, betul. Betul, okey. Alright, bagus. Okey, kumpulan 5. Okey, kumpulan 5 soalan, kecilkan sikit. Okey, kumpulan 5 ni Farhana, Alia dengan Sharifah Nur Anis. Okey, cikgu nak Dania. Dania kumpulan nombor 1. Betul ke salah Dania? Saya rasa betul. Betul. Okey, kita tengok sama-sama. 5 karbon. Okey, betul ke tak ni? Okey, kemudian dia akan dapat 15/2. Okey, betul. Ini cikgu tak sempat semak tadi. Alright, betul. Thank you Dania. Tahniah juga kumpulan 5. Okey, nombor 2. Nombor 2 cikgu nak Zahira. Zahira cuba semak kumpulan 5 punya jawapan. Soalan kedua Zahira. Betul cikgu. Betul. Okey, memang betul ya jawapan dia. Bagus, tahniah. Okey, soalan 3. Soalan 3 saya nak Sharifah. Sharifah cuba semak Sharifah. Betul. Betul juga. Okey, the last group. Nombor kumpulan 6. Okey, kumpulan 6 kita tengok dekat sini. Okey, kumpulan 6 kita tengok dekat sini pembakaran etanol. So cikgu nak minta Nur Anis. Nur Anis Sofia. Nur Anis Sofia betul ke tak? Betul. Kejap. Okey, etanol. Saya rasa betul. Yeah, betul. Bagus. Thank you. Okey, soalan yang kedua. Kedua siapa ya? Siapa yang belum lagi? Iman lah lagi sekali, Iman.
Betul ke salah tu Iman? Kejap. Propanol C3H7OH. Saya rasa betul. Betul, okey. Seterusnya yang terakhir. Okey, terakhir adalah pendehidratan pentanol oleh serpihan porselin. Cikgu nak minta Nafis. Okey, Nafis, betul ke tidak Nafis ni jawapan kita? Jawapan kawan kita ni Nafis. Ada tak Nafis? Betul. Betul. Okey, bagus semua. Cuma biasanya kalau cikgu lupa nak bagi tahu, cuma kalau untuk pendehidratan, kita kena tulislah atas anak panah ni. Okey, kita kena tulis dia serpihan porselin, kemudian ada anak panah, panaskan. Okey, tapi ni untuk nak menguji kamu boleh menulis persamaan ataupun tidak. So it's okay lah. Okey. So kelas, cikgu minta maaf, cikgu tak dapat nak jalankan kuis Kahoot. Tapi kuis Kahoot tu cikgu akan bagi dalam grup WhatsApp. Kita assign sebagai tugasan sampingan just untuk kita melihatlah kefahaman kamu untuk tajuk alkohol. Okey, cuma di akhir pembelajaran ini, cikgu nak kamu tolong jawab satu survey. Okey, cikgu nak minta kamu tolong jawab satu survey untuk kriteria pembelajaran kita hari ni Sekejap. Cikgu nak bagikan dekat kamu dia punya link. Okey, cikgu share link ni dekat chat group kita. Okey, cuba kamu buka. Kamu klik link tu. Okey, cuba klik link tu, kamu akan dapat paparan macam ni. Okey, so adakah anda mencapai kriteria kejayaan hari ini? Jadi kita boleh tengok yang pertama kita ada 4 kriteria kejayaan. So yang pertama menyatakan 2 daripada 3 sifat kimia bagi alkohol. Yang kedua menulis sekurang-kurangnya 1 persamaan lengkap bagi tindak balas pembakaran alkohol dengan betul. Yang ketiga menulis sekurang-kurangnya 1 persamaan lengkap bagi tindak balas pengoksidaan alkohol dengan betul. Dan yang keempat menulis sekurang-kurangnya 1 persamaan lengkap bagi tindak balas pendehidratan alkohol dengan betul. Jadi kamu nilai diri kamu. Kamu nilai diri kamu, kalau kamu rasa kamu capai kriteria yang pertama, kamu klik yang pertama. Kamu rasa, cikgu, saya dah boleh capai semualah. Okey, saya klik 3, 4, 4. Lepas tu saya submit. Okey, tapi cikgu tak boleh klik lah. Ni cikgu punya, cikgu nak data daripada kamu. Okey, boleh kelas? Boleh. Boleh. So nanti cikgu akan dapat paparan macam ni. So nampak tak paparan cikgu? Cikgu nampak macam ni. So cikgu boleh nilai lah pembelajaran refleksi cikgu hari ni dengan kamu. Berapa orang yang dah boleh capai kriteria-kriteria kejayaan pembelajaran kita. Alright. Okey. Dan jangan lupa, sekejap saya nak tukar share screen sebelum dismiss our class. Okey. So jangan lupa, kejap ya, ada lagi satu ni. Dan jangan lupa kamu ada latihan pengukuhan. Okey, latihan pengukuhan modul muka surat 122 hingga 125, latihan 44 hingga 47. Okey, latihan 44 hingga 44 sampai 45 tu latihan pengukuhan, tapi untuk 46 dengan 47 tu cikgu akan nilai sebagai PBD kamu. Sebab itu adalah soalan berformat SPM yang biasa ditanya untuk bahagian B. So kamu tengok modul kamu, cikgu akan masukkan juga info-info ni ataupun tugasan-tugasan ni yang kamu kena buat dalam grup WhatsApp kita. Jangan risau. Yang tak sempat nak tengok hari ni, nanti cikgu akan masukkan juga dalam grup WhatsApp kita lah. Okey. So hantar melalui Telegram Okey, ada soalan nak tanya tak?
Okay, cikgu nak share screen untuk Setakat ni tak ada. Tak ada. Alhamdulillah. Faham ke semua? Faham. Faham. Faham, Alhamdulillah. Seronok. Okey. Dah halang ada orang kata seronok. Ni semua dah jawab Apple ni. Dah kot. Dah 11 orang je yang jawab ni. Ni ada 11 orang. So yang lain tu tolong jawab. Tak apa. Tolong jawab So poll yang kedua. Yang ini just sebagai penutup lah refleksi kita yang kedua Sebagai penutup cikgu nak minta feedback kat kamu, respon untuk pembelajaran kita pada hari ni. Okay, sekejap cikgu share dekat group. Dekat chat. Okay, ni sedikit survey tentang kita punya PDPC kita hari ni. PDPC pula, PDPR. Okay, so kalau kamu klik, kalau kamu klik dia akan dapat macam ni lah. So kamu tulis apa perasaan kamu, happy ke, tak happy ke, cikgu stres lah, tajuk hari ni susah. Tulis. Cikgu, cara cikgu tak clear, tulis. Cikgu terang saya tak faham pun tulis. Cikgu tak tahu pun siapa yang komen macam tu. So cikgu terang tak berapa jelas. Lain kali boleh tak cikgu macam ni. Boleh tulis dekat sini supaya kita boleh improve kita punya sesi pembelajaran. Okey, cikgu tengok dah ada yang respon ke belum? Saya suka belajar bab ni. Alhamdulillah. Okey kelas, jangan lupa isi kehadiran kelas kita hari ni. Link cikgu rasa dah ada. Dan kriteria kejayaan pun cikgu dah paparkan tadi. Nak cikgu papar lagi sekali ke? Kriteria kejayaan? Tak perlu. Okey, tak apa kalau tak perlu. So, setakat ni je kelas kita. Jangan lupa esok malam kelas tambahan kimia. Cikgu harap ramai lagi yang boleh join sebab kita akan bincangkan soalan, kita akan bincangkan tajuk-tajuk tingkatan 4. Okey. So, thank you kelas. Siapa yang cakap kimia susah? Ada yang nak stay ke? Ada yang nak stay selepas ni ke? Kalau ada yang nak stay, cikgu akan tunggu sampai 12.45 sebab kita dah waktu terakhir kan. Okay. So siapa yang nak, macam biasa siapa yang nak left boleh left dulu. Siapa yang nak stay sampai 12.45 kod-kod. Ada yang malu nak bertanya tadi, cikgu akan tunggu sampai 12.45. Okay, thank you semua. Kita jumpa lagi minggu depan. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Cikgu terpaling OP. Apa terpaling OP tu? Terpaling OP. Cikgu, Ya. saya ada soalan. Cikgu off record sekejap. Cikgu soalan kamu masuk dalam record. Sekejap sebab nanti cikgu akan blast record rakaman ni dekat grup. Pokoklah soalan kamu tu soalan private kan. Okey, sekejap. Cikgu stop record dulu. Okey.